Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hi guys. So guys, hari ni aku nak buat video baru lagi. So guys, macam biasalah kan, setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad aku akan come back video baru guys. Aku takkan lupa. Okay, so guys, hari ni aku nak cerita hantu. Hari ni cerita hantu lah sebab semalam dah buat video casing. Semalam dah buat video unboxing casing kan. So hari ni kita nak buat video. So hari ni aku nak buat video cerita hantu. Semalam dah buat unboxing casing. Hari ni aku nak buat cerita hantu. So kalau korang nak tahu hari ni aku nak cerita hantu pasal apa, so sebelum tu jangan lupa like, komen, share and subscribe. Korang kena subscribe dulu dengan like, dengan komen. Lepas tu baru boleh dengar cerita hantu aku. So kepada yang baru singgah channel YouTube aku dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Okay. Like, subscribe sebanyak 100k guys. Jangan lupa tekan butang loceng dan butang subscribe. Percuma saja, jangan lupa guys. Yang baru tengok atau belum tengok jangan lupa. Yang baru singgah atau baru tengok jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Jangan lupa, okey? Sebelum aku akan cerita pasal cerita hantu lah kan. So korang jangan lupa subscribe. Korang dah subscribe? Kalau korang dah subscribe, aku akan cerita sekarang. Okay, korang dah subscribe, dah tekan butang loceng. Thank you so much. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay guys, thank you so much. So, aku akan cerita sekarang. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Okay. Hari ni aku nak cerita pasal kisah seram asrama. Ni lah guys, phone yang aku kata aku beli kat phone ni, J3 Pro. Tu je lah. Okay, aku akan ceritakan sekarang, okay. Cerita ni mengisahkan tentang asrama. Asrama guys, asrama. Okay, cerita dia macam ni. Malam ni, kisah seram mengenai kejadian sebenar yang dialami sendiri oleh seseorang warganet bernama Abi Munawarah. Malam ni, kisah seram mengenai kejadian sebenarnya dialami sendiri oleh seorang warganet yang bernama Abi Munawarah. Percaya atau tak, lelaki ni pernah bertentang mata dengan ramai makhluk yang menjelma seakan pelajar. Okey, seram atau tak seram, jom seram atau tak seram, korang dengar apa yang aku cerita ni. Korang dengar lah guys. Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya aku bukanlah seorang yang sangat berani sangat berani, sangat ada jugalah perasaan takut apa yang aku nak kongsikan. Okay, dipendekkan cerita guys. Lewat petang aku dapat call dari seseorang kawan aku yang dia minta tolong gantikan dia security waktu malam. Emergency ada hal penting katanya. Aku pun tanpa berfikir panjang setuju saja. Malam tu aku terus ke tempat sekolah tu. Besar jugalah kawasan sekolah tu. Dia pun tanpa berfikir panjang dia pun teruslah pergi ke sekolah tu. Dia kata kawasan sekolah tu besar juga. Tiba-tiba jam 2 pagi, waktu untuk rondaan di kawasan sekolah blok bangunan dan blok asrama, aku membekalkan lampu torchlight kecil terus berjalan menuju ke arah bangunan pentadbiran pejabat. Memang agak gelap dan suram sunyi. Tiba-tiba jam 2 pagi, dia ronda di kawasan sekolah blok bangunan dan blok asrama. Okay, dia bawa torchlight untuk berjalan menuju ke bangunan. Sekali-sekala macam-macam bunyi jugalah, tapi aku anggap bunyi mungkin binatang yang melompat dan berjalan untuk sedapkan hati yang kadang-kala seram sejuk. Aku tengok dalam pejabat yang berkunci di pintu kaca, kelihatan ada satu komputer yang masih hidup seperti sedang menaik sesuatu. Tapi tempat duduk dan keyboard tu aku tak nampak, agak terlindung. Dia tak nampak langsung lah dekat tempat keyboard dengan tempat duduk. Terdetik di hati, pintu pejabat kunci, takkan masih ada staf yang buat kerja lewat malam macam ni. Aku abaikan saja dan terus ke blok lain. Makin jauh aku meronda, makin sunyi. Tiba-tiba aku di jalan koridor bangunan, banyak kelas-kelas pelajar. Tiba-tiba aku dengar bunyi macam budak-budak main kejar koridor di tingkat atas. Tiba-tiba dia dengar budak-budak main kejar-kejar tau dekat koridor tingkat atas. Dekat atas sekali. Aku pun terus
suluh torchlight dari bawah, tapi tak ada apa-apa pun. Mulalah aku fikir yang mengarut-ngarut ni. Aku pun cepat-cepat jalan laju sikit, ambil dari jauh aku suluh bangunan dari tadi. Aku nampak ada pelajar perempuan masih pakai uniform sekolah berdiri melihat aku. Dia nampak ada seorang pelajar perempuan yang berpakaian uniform sekolah lah, yang berpakaian uniform sekolah. Dia berdiri dan melihat perempuan tu lah, pelajar perempuan tu berdiri dan melihat dia. Dia nampak. Aku tak nampak wajahnya sebab dalam gelap lampu sama-sama saja. Dalam hati aku tak boleh tahan juga. Budak-budak sini buas masih aktif tak tidur lagi. Dia macam tak boleh tahan lah dengan budak-budak tu, sebab budak-budak tu macam aktif gila, lepas tu macam tak tidur lagi. Tiba di lokasi asrama pelajar, aku ronda di kawasan luar pagar sahaja. Keadaan asrama gelap. Aku menyuluh di setiap tingkap-tingkap blok asrama. Aku berasa hairan dan pelik. Kenapa pelajar-pelajar kat sini belum tidur lagi? Sebab aku tengok diorang berdiri kaki kat setiap tingkap melihat tajam ke arah aku. Dia macam pelik lah guys. Kenapa kan pelajar-pelajar lain tak tidur lagi? Dia pelik lah sebab kenapa kan ada pelajar berdiri dekat tepi, dekat setiap tingkap, bukan dekat tepi tingkap, kat setiap tingkap. Dia macam pelik lah. Aku rasa macam nak cepat habis saja waktu tu. Makin tak tentu arah fikiran aku. Dan last rondaan aku menuju ke arah dewan besar pelajar. Aku ternampak ada satu pintu dewan tu terbuka. Masa aku nak tutup pintu tu, kan, dalam cahaya lampu samar aku ternampak dalam dewan ada atas pentas tu sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan duduk bertimpuh, tapi diam senyap kaku. Phone aku tiba-tiba berbunyi. Guys. Phone dia tiba-tiba berbunyi. Kawan aku tu yang call. Dia bagi tahu, dia lupa nak bagi tahu aku simpan kunci asrama dalam kotak simpanan kunci sebab semua pelajar tak ada. Diorang dah balik rumah cuti seminggu. Tiba-tiba phone dia bunyi tau. Kawan dia call. Kawan dia bagi tahu. Dia lupa nak bagi tahu aku simpan kunci asrama dalam kotak simpanan kunci sebab semua pelajar dah tak ada. Dah balik dah guys. Diorang dah balik dah sebab cuti seminggu masa tu. Lepas tu dia kata, ya Allah, jantung aku macam terus berdegup kencang. Siapa mereka yang aku tengok sepanjang rondaan ni? Siapa dia guys? Dia pergi ronda dekat kawasan sekolah tu. Tak tahulah, dia pergi seorang-seorang je kot, tak silap aku. Lepas tu dia nampak seorang pelajar perempuan, pelajar lelaki yang belum tidur lagi pada waktu 2 pagi. Dia nampak diorang tengah berdiri dekat setiap tingkap. Dia pelik lah kan. Besar lah kan, pelajar-pelajar yang lain tak kerti nak tidur lagi. Dia pun macam pelik lah. Korang rasa siapa pelajar, siapa guys? Bukan pelajar, korang rasa siapa guys? Sebab pelajar yang ni semua dah balik, tapi yang berdiri kat setiap tingkap, korang rasa siapa? Korang mesti pelik. Takkanlah dia tak balik asrama lagi? Orang lain semua dah balik, dah cuti seminggu kan? Takkanlah dia tak balik? Tak tahulah, dia mungkin dia tak balik lagi kot kan? Mungkinlah dia tak mau balik lagi, dia nak duduk kat situ. Kalau saja kan, dia pergi ronda dekat kawasan sekolah tu. Dia ronda dekat kawasan asrama tu. Kawasan sekolah lah, kawasan asrama. Korang rasa siapa dia yang berdiri di setiap tingkap? Cuba korang teka. Siapa guys? Kalau korang tahu, cuba komen kat bawah. Korang tahu tak siapa yang berdiri kat tingkap tu? Kalau korang tahu, komen kat bawah tau. Kalau korang nak tahu, aku pun tak tahu. Sebab tu aku suruh teka kan. Sebab tu aku suruh korang teka siapa dia yang berdiri kat tepi tingkap tu. Bukan tepi tingkap, setiap tingkap. Siapa yang berdiri tu guys. Sebab tu lah aku pun tak tahu. So korang pun mesti nak tahu kan. Atau korang pun tak tahu, aku pun tak tahu juga. Itulah aku tanya korang siapa yang berdiri kan. Siapa guys. Dia nampak tau. Dia masuk ke dewan, dia nampak pelajar lelaki pula tau guys. Dia nampak pelajar lelaki yang sedang berdiri, pelajar perempuan yang sedang berdiri, pelajar lelaki yang sedang berdiri. Dia nampak lah kan, sambil melihat dia guys. Tahu-tahu tu hantu. Memang seram lah weh. Katanya cerita hantu ni pasal, sekejap guys, phone lag pula. Kisah seram asrama abang security nampak ramai kelibat pelajar sewaktu cuti sekolah. Kisah seram ni berlaku di asrama. Abang security nampak ramai kelibat pelajar di sekolah. Sewaktu cuti sekolah.
Oh, maksud dia sekarang ni abang security tu nampak ramai kelibat pelajar sewaktu cuti sekolah. Masa tu semua pelajar dah cuti sekolah, cuti seminggu lah. Lepas tu aku ingat dia tak balik rumah, rupanya security. Abang security lah kan. Abang security. Siapa-siapa yang duduk asrama lepas tu dia tengok YouTube aku, cuba komen kat bawah. Lepas tu kalau korang pernah duduk asrama, pernah kena kacau dengan hantu dekat asrama, cuba komen kat bawah, cuba cerita kat bawah. Nanti aku akan baca, okey? Cuba korang komen kat bawah. Korang pernah mengalami cerita hantu apa? Cuba korang komen kat bawah. Kalau korang pernah mengalami cerita hantu di asrama, korang komen kat bawah juga, okey? Ni, hantu. Cerita dia pendek je guys, tak panjang pun. So guys, korang nak tengok lebih lanjut boleh tengok di Google. So guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. So guys, bye bye. Thanks for watching. Esok ada video baru, jangan lupa tengok, okey? Esok sahaja. Hari Senin tak ada dah guys. Bye bye guys. Thanks for watching. See you next time video. Bye.